Bumi Sabah, sumber kehidupan anak watannya sejak turun-temurun. Ia menjadi tempat tinggal kepada lebih 30 suku kaum, dengan 1/4 daripadanya tergolong daripada masyarakat Kadazan Dusun Murut, KDM atau Momogun. Lebih 2/3 daripada kaum ini tinggal di kawasan luar bandar dan pertanian menjadi sumber pendapatan mereka. Bagaimanapun, perubahan persekitaran membawa pelbagai cabaran dan kesukaran untuk menyesuaikan diri. Untuk membantu mereka menempuhi cabaran ini dan membangunkan daya tahan kewangan, sebuah program dipanggil Operasi Tataba telah diperkenalkan pada akhir 2012. Johannes Sabot adalah seorang daripada kumpulan pertama yang menerima bibit getah bermutu tinggi. Menerusi teknik percantuman tunas, Johannes telah menggandakan pemberian sebanyak 10 bibit kepada 400 pokok getah yang ditanam di kawasan seluas 2 ekar dan menjual 800 anak pokok getah berkualiti tinggi. Saya Johannes Sabot, berasal dari Kampung Perencangan. Saya telah dianugerahkan usahawan majulah. Pekerja saya ada 4 orang. Di dalam satu hari orang dapat mencantum kurang lebih 700-800 pokok lah. Tetap memang satu prihatin terhadap petani-petani di sinilah. Dia telah membahagikan ataupun mengagi-agikan bibit getah. Bibit ini saya akan pasarkan di temu-temu dengan harga Rp5 satu pokok. Kisah Johannes hanyalah salah satu daripada banyak kisah kejayaan yang dibawakan Operasi Tataba. Bibit getah ini tumbuh dengan pantas, mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan menjanjikan hasil getah yang tinggi, kira-kira 3.000 kg sehektar setahun. Pokoknya mempunyai ukur lilit yang besar dan boleh dijual sebagai balak dalam tempoh 10 hingga 15 tahun. Penanaman pokok ini adalah satu pelaburan bagi menjamin masa depan. Dalam tempoh 6 bulan mulai Januari 2013, lebih daripada 700,000 bibit getah dan benih sawit telah diagihkan kepada 47,000 isi rumah di 20 daerah KDM. Usaha ini diteruskan pada 2014, melibatkan sejumlah 100,000 bibit getah yang dihantar kepada penerima di 22 daerah. Pada 2015, kira-kira 50,000 bibit getah dan 7,500 anak kelapa sawit akan diagihkan. Operasi Tataba adalah salah satu program di bawah projek SERI, Sabah Environment and Refurbishment Initiative, yang diselaraskan oleh Center for Strategic Engagement atau SENS bagi menambah baik kualiti kehidupan masyarakat KDM. SENS, sebuah pertubuhan yang menjalankan penyelidikan dasar awam, juga telah menyelaraskan pemberian 300 tangki air kepada 221 kampung yang terjejas akibat gempa bumi pada Jun 2015. Dana yang digunakan untuk operasi Tataba dan projek tangki air ini disumbangkan oleh beberapa yayasan, syarikat dan orang awam. Walaupun jumlahnya agak kecil, ia memberi impak besar kepada masyarakat KDM.
We were commissioned to research on the KDM community in Sabah. The disparities were quite vast within the Sabah communities and the rural, urban. If Malaysia were to aspire to attain 2020 fully industrialized country, I think there's a lot of work to be done in terms of closing the gap. Pengagihan bibit getah dan benih sawit telah digabungkan dengan aktiviti sukan, ceramah motivasi dan pembangunan diri untuk membantu golongan muda, petani dan keluarga mereka dalam memikul tanggungjawab membina masa depan mereka. Kami mau memupuk perpaduan di kalangan masyarakat Kadazan Dusun Murut dan kami mau memperkasa keusahawanan mereka supaya memiliki 3 perkara ini, yaitu cara berpikir yang betul, jati diri atau karakter dan kecekapan. Kami masuk ke tahap memperkenalkan program sosioekonomi kami, yaitu misalnya tanaman getah. Kami telah ajar mereka bahwa dari 10 mereka boleh membina kekayaan daripada 10 pokok itu, mengajar mereka mencantum dan sebagainya. Kami rasa bahwa di mana kami pergi kami telah mencapai objektif ini. Segi bantuan ekonomi seperti bekalan getah, bibit getah, walaupun dia sedikit tetapi dia merupakan suatu cara untuk mendidik masyarakat luar bandar. Bibit-bibit getah itu dapat kami perolehi. Jadi itu sangat bermanfaat untuk penduduk di sini. Sekurang-kurangnya dia ditanam untuk mendapatkan tunasnya untuk mengganti getah-getah yang tidak berkualitas. Masyarakat KDM ini memang rajin orangnya, saja mereka tidak tahu mendapatkan hasil yang semaksimum daripada usaha mereka. Apabila orang sudah pandai berdikari, maka apa-apa terjadi dalam kehidupan dia akan ambil tanggung jawab. Tiada siapapun boleh memperkotak-katikkan. Perubahan mindset ini memang saya akui bukan mudah. Itulah harapan saya yang paling besar. Walaupun setiap isi rumah diberikan hanya 10 bibit getah bermutu tinggi, Tataba juga menjalankan sesi latihan percantuman tunas untuk hampir 5.000 peserta bagi menggalakkan penerima menghasilkan lebih banyak anak pokok dan menambah pendapatan. Kita memakai pembalut yaitu parapelam. Kedua, kita ambil tunas. Dan yang ketiga, kita guna satu pisau, kita bala ini pokok penanti, kulit dia. Lepas itu kita kupas dia punya kulit. Ini dia punya mata tunas. Mata tunas ini masuk ke kulit pokok penanti. Kita ikat pakai pembalut dia. Plastik ini akan beruk sendiri selama 21 hari. Umur dia 2 bulan lebih begitu. Jadi ini kita boleh tanam di ladang sudah. Initially, when we looked at it, we thought that giving them rubber seeds was actually already something that was good enough. We actually worked through the communities. We found that there actually a lot more than that. We had issues of community halls, living quarters, hostels, churches, even schools in the rural areas are in very poor condition. After over 50 years of independence, it's a sad thing that we are seeing this.
Projek ini juga membantu tadika yang dikendalikan oleh masyarakat setempat. Sehingga kini 150 tadika mendapat faedah daripada operasi Tataba. Pada 2015, sebanyak 100 tadika lagi akan mendapat manfaat daripada projek ini. Di samping itu, guru tadika juga telah ditaja secara kumpulan untuk menjalani proses pensijilan diploma di Kota Kinabalu. Di Tadika Sinar Generasi ini banyak sekali bahagian bangunan itu menjadi satu cabaran bagi seorang guru bagaimana untuk mendidik anak-anak dalam keadaan bangunan yang sangat sempit. Siapa suka mau belajar bunyi hewan? Seronok kan? Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada pihak Tataba karena memberi sumbangan dari kecil dan sehingga besar begini, luas begini, selesai kami belajar. Saya bertugas dalam Komisi Pendidikan Agung di peringkat diosis. Jadi saya ditugaskan untuk menyelaras. Tataba sudah mula ingin menyumbangkan buku-buku, material, alat-alat bangunan untuk tadika-tadika yang membantu kami dalam prasekolah, dalam aktiviti pendidikan. Tadika Bunga Raya ialah salah sebuah tadika yang mendapat manfaat daripada operasi Tataba, di mana perubahan kecil telah membawa kemajuan besar kepada pendidikan kanak-kanak. Hampir 80% lah sumbangan semua dari Tataba. Dari segi baik kuli tadika, alat bantu mengajar, buku-buku. Syukurlah lepas ada bantuan dari Tataba tahun lalu mula. Kami punya pelajar tahun ini bertambah banyak. Sense juga menjemput Nippon Paint untuk menaja dan membantu mengecat beberapa tadika. Syarikat tersebut telah melatih belia KDM untuk menjadi pengecat profesional sekaligus melengkapkan mereka dengan kemahiran baru untuk menjana pendapatan. Namun begitu, bukan semua kanak-kanak bernasib baik untuk tinggal berhampiran sekolah. Ramai yang perlu berjalan kaki berbatu-batu. Ini bermakna lebih banyak asrama perlu dibina supaya lebih ramai kanak-kanak dapat pergi ke sekolah. Di bawah operasi Tataba, asrama juga diberikan dana dan bahan binaan bagi tujuan pembinaan dan pembesaran. Tujuan hostel ini dibina supaya ada satu tempat untuk pelajar-pelajar pergi ke sekolah, tempat untuk pembentukan karakter mereka. Memang kami punya harapan adalah untuk rumah komuniti pindah ke tempat yang lebih luas dengan bangunan yang baru, kemudahan-kemudahan yang lebih sempurna lah. Antara yang kami dapat di sini adalah belajar macam mana untuk bekerja sama dan saling memahami dalam kumpulan. Dan kami juga belajar macam mana mau berdikari. Saya boleh menumpukan pembelajaran saya dan saya dapat mempelajari agama lebih dalam lagi. Saya nampak perubahan di dalam sikap dia. Pandai berdikari sudah. Saya bersyukur senang hati sebab apa? Perubahan positif yang banyaklah saya nampak. Saya dapat melihat dari segi perubahan sikap. Dia boleh berdikari, dia mulai berani berhadapan dengan pengetahuannya dan pendidikannya meningkat. Kini, ramai yang menerima bukan sahaja pendidikan akademik, tetapi juga kemahiran insaniah dan keyakinan diri. Untuk menyalurkan bantuan secara menyeluruh dan berkesan,
Tataba bekerjasama dengan pusat komuniti dan gereja tempatan. Hampir 3,000 pusat komuniti dan gereja telah menerima pelbagai bantuan daripada barangan elektronik hinggalah bahan binaan. Memang apabila mereka menyampaikan bantuan-bantuan ini dia dibuat secara sistematik. Maksudnya apabila ada satu-satu bantuan yang mereka rancangkan, mereka akan maklumkan. Saya rasa satu daripada kejayaan pihak Tataba dan juga para dermawan ialah dari segi ketulusan ataupun kesungguhan mereka untuk memberi bantuan. Melalui daripada Tataba ini kita sudah membantu banyak orang di kawasan pedalaman, terutama sekali bagian gereja-gereja. Bantuan peralatan gereja, termasuk itu proyektor, juga alat-alat musik, gitar, kerusi, dan juga peralatan zinc, chainsaw, dan juga peralatan tools ya untuk kegunaan mereka untuk repair dan sebagainya. Barang yang diperlu itu bahan binaan, di mana mereka susah untuk pergi ke pekan, pergi lebih dalam lagi, pergi berhubung dengan mereka dan berinteraksi dengan kita lah. Tataba tidak mungkin mencapai kejayaan sehingga kini tanpa penglibatan beberapa orang penting sejak dari mula lagi. They've worked on the ground, Tan Sri Lau Yin Pin, Datuk Henry Nus, Michael Alok, Rumba, Sabini, Ben Lim, going into the very remote areas, working with the locals. You wouldn't see that kind of results if it wasn't for the kind of passion that they have. Operasi Tataba terus mencari jalan untuk memajukan masyarakat KDM. Sementara menunggu hasil daripada getah dan kelapa sawit, tanaman kontan seperti lada hitam, nenas, ubi kayu, labu, dan tongkat ali diperkenalkan. Bagi memastikan komuniti ini dapat berdikari dan terus maju, model nenas membina komuniti dan tanaman kelapa sawit diperkenalkan. Hasilnya digunakan untuk pembangunan dan penjagaan prasekolah, sekolah mingguan, dan gereja. Stesen radio komuniti Kupi-Kupi FM juga ditubuhkan dan dikendalikan oleh KDM untuk KDM bagi mengekalkan kekayaan budaya, tradisi serta menyatukan orang asal Sabah. Pada penghujung 2015, lebih 800,000 orang asal Sabah akan mendapat manfaat daripada projek SERI. Saya Sabini binti Ansumor, dalam Tataba, jawatan sebagai Ketua Penyelaras di kawasan Kemabung ini. Saya sekarang tanam lada hitam. Jadi sebelum kita syorkan kepada penduduk kampung, kita telah mempelajari dia punya cara penanaman dan apa yang diperlukan. Kita telah pergi membuat ceramah-ceramah tentang potensi penanaman lada hitam di kawasan-kawasan kampung. Mereka sebenarnya sangat terharu, sangat tersentuh dan merasakan bahwa Tataba ini adalah jawapan kepada permasalahan mereka. Dalam tempoh 2 tahun permulaannya, Operasi Tataba telah menyemai bibit harapan, perpaduan dan berusaha memperkasakan masyarakat KDM di Sabah. Kini 2015, projek ini memberi fokus kepada menaikkan taraf ekonomi, kemahiran untuk berdikari, semangat berdaya saing dan keinginan untuk terus maju. Kami sangat tersentuh dan terharu dengan bantuan dan sumbangan yang telah diberikan. Kami bersyukurlah sebab pihak Tataba datang melawat kami. Program Tataba ini memang 100% saya sokong dan begitu saya positif, saya rasakan begitu baik. Program ini sangat membantu kepada penduduk-penduduk di kampung. Tataba sangat membantu rakyat. Tataba ini sangat membantu kepada umat-umat di sini. Terima kasih kepada pihak Tataba. Sekarang kehidupan kami ada senang sedikit lah. Masyarakat di sini ini
perlulah memanfaatkan semua yang telah diberikan itu supaya mereka dapat mengubah kehidupan mereka lebih baik daripada sebelumnya. Mereka akan mempunyai tahap kesadaran yang tinggi bahwa negara ini berjasa kepada mereka dan mereka juga harus berjasa kembali kepada negara mereka.